Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilimpahi rezeki, dilimpahi nikmat oleh Allah, maka dapatlah sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, dapatlah sama-sama kita berbincang, dapatlah sama-sama kita memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam kuliah takmir dari surau Nurul Islamiyah Taman Setia Balakong bagi sesi pertama bulan Januari tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita teruskan pengajian kita dalam kitab halal dan haram dalam Islam, bab halal dan haram dalam kehidupan orang Islam, khususnya pada pagi ini, iaitu pengharaman binatang kepada Arab Jahiliyah, muka surat 62. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan yang lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan jenis binatang yang diharamkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala haramkan binatang darat dan binatang laut kepada kaum Yahudi? Kerana disebabkan kejahatan orang-orang Yahudi ini, iaitu mengubah dan memutarbelikkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengikut selera dan nafsu mereka sendiri. Mana yang sesuai dengannya diambil dan mana yang tidak sesuai ditolak ke tepi, dan menidakkan ayat tersebut dan membohonginya. Yang kedua, mengkhianati agama mereka, diputar belikkan agama mengikut ulama-ulama mereka dan bukan berpandukan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyatakan dalam Taurat dan Injil. Yang kedua, mereka ini melakukan kekejaman, kezaliman sesama sendiri dan melakukan pembunuhan, utamanya kepada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita teruskan pengharaman binatang kepada Arab Jahiliyah. Adapun kaum Arab Jahiliyah pada zaman Jahiliyah, mereka telah mengharamkan sebahagian dari binatang kerana menganggapnya jijik. Yang ini orang-orang Arab Jahiliyah, sebelum kedatangan Islam, mereka mengharamkan binatang ternakan ini, binatang yang mereka pelihara itu mereka haramkan kerana mereka menganggapnya jijik. Sebahagian yang lain diharamkannya dengan alasan untuk beribadah, yakni mendekatkan diri kepada patung-patung berhala dan mengikut prasangka kepercayaan mereka. Mereka mengharamkan daripada memakan lembu, kambing, unta, kibas ini kerana untuk mendekatkan diri dengan patung-patung berhala dan mengikut prasangka kepercayaan mereka, iaitu seperti mana mereka mengharamkan bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham yang disebutkan tentang penafsiran sebelum ini. Jadi bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham ini mereka ternak, mereka pelihara
tetapi mereka tidak memakan dagingnya, dan bahkan mereka melakukan penyembelihan adalah untuk patung-patung berhala, dan mereka menganggap memakan daging binatang ini adalah satu perkara yang jijik, satu perkara yang kotor. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apakah Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ham ini. Bahirah iaitu anak unta yang dipotong telinga yang dibiarkan duduk dengan ibunya. Anak unta yang lahir maka dipotong telinga, dan anak unta ini dibiarkan hidup dengan ibunya. Yang ni yang mereka tidak makan. Dan mereka haramkan ke atas diri mereka untuk makan dagingnya, dan mereka sembahkan kepada patung-patung berhala. Yang kedua, Saibah iaitu unta betina yang dibiarkan bebas bersendirian tanpa diganggu oleh sesiapa pun. Unta betina yang dibiarkan bebas tanpa diganggu, tanpa digunakan perkhidmatannya, tanpa tidak diganggulah, maka mereka tidak memakan dagingnya. Dan kemudian sesungguhnya Wasilah, yakni kambing betina yang beranak 7 kali, dan setiap kali beranak dengan 2 ekor anak betina kembar. Dan apabila ia beranak kali ke-8 dengan anak jantan, dan disembelihnya untuk berhala. Yang ni Wasilah, mereka tidak makan daging ni. Mereka sembelih untuk berhala. Yang keempatnya iaitu Ham. Ham ni iaitu unta jantan yang dijadikan baka, yang disediakan untuk dikacukkan dengan betina. Di unta jantan ini digunakan untuk sebagai kacukan kepada unta betina, maka unta ni pun mereka tidak makan dagingnya. Bahkan mereka makan apa? Sebaliknya, apabila menyembelih binatang ini dan dipersembahkan kepada patung berhala, maka mereka telah membolehkan kebanyakan dari benda-benda yang kotor, seperti memakan bangkai dan darah yang mengalir dari penyembelihan tersebut. Mereka sembelih dan mereka mengambil darah, dan mereka meminum darah tersebut dan memakan bangkai. Ini dikatakan jahiliah, orang Arab jahiliah. Allah Subhanahu taala menyebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 103, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah, tidak juga saibah, tidak juga wasilah, dan tidak juga ham. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak suruh pun mereka ini tidak memakan daging bahirah. Allah tidak perintahkan kepada mereka supaya tidak makan saibah, tidak juga makan wasilah, dan juga tidak juga makan ham. Bahkan Allah suruh mereka makan, tetapi oleh kerana mereka degil, mereka jahil, mereka melawan, maka mereka memakan bangkai dan darah yang mengalir. Bahkan daging-daging binatang yang disembelih tadi dipersembahkan kepada patung-patung berhala yang banyak, yang terletaknya dikelilingi di sekeliling Kaabah. Yang disebutkan dalam riwayat menyatakan ada 300 lebih patung-patung berhala yang besar. Ada yang besar, ada yang kecil, ada jantan dan ada yang betina. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni sebelum kedatangan Islam. Sebab Kaabah ni dah ada awal lagi, dibina oleh Nabi Ismail dan Ibrahim AS.
uh, sebelum lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang memakan masa ratus tahun, maka mereka ni berada dalam keadaan jahiliah. Kemudian Islam membolehkan perkara yang baik. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi lihat masyarakat Quraisy ini masih lagi mengamalkan perkara-perkara yang memakan bangkai. Mereka memakan darah, mereka makan bangkai, bahkan mereka tidak memakan daging-daging daripada Bahirah, Wasilah, Ham dan Saibah ini. Lalu mereka ni bersikap ekstrim. Ekstrim ni maknanya melampau-lampau dalam tidak memakan daging binatang ni. Mereka membunuh binatang. Ekstrim, mereka membunuh dan mereka mengambil darahnya lalu dijadikan hidangan, jadikan minuman dan sebagainya. Lantas Islam menyuarakan seruannya kepada sekalian manusia supaya kembali kepada kitabnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam melihat suasana keadaan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak supaya meninggalkan perbuatan tersebut, perbuatan memakan bangkai, perbuatan meminum darah binatang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini ayat Al-Quran turunnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh, memerintahkan manusia pada ketika itu supaya makan makanan yang halal dan jangan mengikut tingkah laku perangai syaitan. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala memerintahkan kepada kaum Arab jahiliah supaya makan makanan yang ada di bumi. Banyak makanan yang halal di bumi Allah turunkan dalam bentuk binatang tadi. Makanlah daripada makanan yang halal yang ada di bumi ini lagi baik, dan jangan mengikut tingkah laku perangai syaitan. Islam menyeru kepada mereka dengan panggilan hai manusia. Ni ayat turun dengan panggilan hai manusia. Kenapa? Kerana mereka masih lagi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Agar mereka memakan dari rezeki yang telah disediakan pada hidangan besar, yakni bumi yang telah disediakan untuk mereka. Allah beritahu mereka supaya makan dari rezeki yang telah tersedia pada hidangan besar, yakni bumi lah, iaitu bumi yang luas dengan segala isinya yang diciptakan oleh Allah SWT untuk sekalian manusia. Jadi Allah jadikan bumi ini, bahkan Allah juga jadikan binatang-binatang yang hidup melata di atas bumi ini. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan diingatkan kepada mereka supaya jangan mengikuti godaan syaitan yang sentiasa diperindahkannya kepada sesetengah manusia supaya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan supaya mereka ini jangan mengikuti godaan syaitan, kerana syaitan ini sentiasa memperindahkan perkara yang buruk, mengajak perkara yang ke arah perkara yang buruk.
ya, supaya manusia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja syaitan. Banyaklah tuan-tuan kerja syaitan. Kalau kita lihat hari ini dalam berlaku masyarakat kita, memperindahkan perkara yang terelok kepada yang elok. Ini kerja syaitan. Jadi kadang-kadang kita ni terikut daripada perangai, godaan, ajakan yang dilakukan oleh syaitan. Sebagaimana contoh, mendedah aurat. Orang lelaki mendedahkan aurat dengan memakai seluar pendek sebagai contoh. Itu ajakan syaitan. Orang perempuan mendedahkan aurat dengan membuka rambut. Ini perangai syaitan. Jadi inilah yang dikatakan syaitan itu sentiasa memperindahkan perkara yang tak halal supaya menampakkan halal. Perkara yang tidak halal tadi, sebagaimana contoh mendedahkan aurat, perkara yang tak halal. Kita kata apa? Kita kata, hari ni hari panas. Apa salahnya kita bukalah tudung? Apa salahnya kita pakailah seluar pendek? Kenapa? Kerana cuaca panas. Ini adalah bisikan-bisikan godaan daripada iblis dan syaitan. Lalu syaitan mengharamkan ke atas mereka dari perkara yang baik, lantas terjumus ke dalam lembah kesesatan. Jadi orang Arab jahiliah ini dipengaruhi oleh iblis dan syaitan yang mengajak mereka melakukan perkara yang haram, dan mereka terjumus ke dalam lembah yang sesat. Islam menyatakan seruannya kepada kaum mukminin, khususnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kamu, dan berterima kasihlah kepada Allah jika kamu benar-benar berbakti kepadanya. Sesungguhnya yang diharamkan Allah ke atas kamu, iaitu memakan bangkai, darah dan daging babi, dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang siapa yang berada dalam keadaan terpaksa, bukan dengan sengaja, dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. Jadi pada permulaan tadi surah Al-Baqarah ayat 168 ditujukan kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian pada ayat yang kedua ini, ayat 172 surah Al-Baqarah, ayat ini ditujukan kepada masyarakat yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ditujukan kepada orang yang telah beriman. Maknanya orang kaum Quraisy jahiliah tadi, setelah didakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul, maka mereka ini telah beriman, dan Allah turunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan menyatakan berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai. Okey, baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam seruan yang khusus ini kepada kaum mukmin, ayat ini ditujukan kepada kaum mukminin termasuk kita semua. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, manusia itu dikatakan mukmin, orang yang beriman. Maka ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, termasuklah kita semua. Dalam seruan ini Allah SWT memerintahkan supaya
memakan dari rezeki yang baik yang telah diberikan kepada mereka, dan hendaklah mereka bersyukur pada Allah atas nikmat pemberian itu. Allah perintahkan kita, tuan-tuan, supaya memakan dari rezeki yang baik. Rezeki yang halal lagi baik, yang Allah limpahkan ke atas kita di dunia ini begitu banyak sekali. Banyak perkara-perkara yang halal kepada kita. Carilah, perolehilah perkara yang halal tersebut, dan hendaklah kita bersyukur pada Allah SWT di atas nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, tuan-tuan. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa tidak mengharamkan ke atas mereka kecuali 4 jenis makanan. Allah sebutkan juga kepada kita, makanlah kamu makanan yang begitu banyak ini, yang halal, kecuali 4 jenis makanan yang tidak dibenarkan kepada kita untuk makannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, iaitu apa dia? Iaitu memakan maitah, bangkai. Bangkai ni banyak jenis bangkai lah. Dan insya-Allah akan disebutkan sebentar nanti dalam ayat yang lain yang menyatakan kategori bangkai itu ada 10 kategori. Kemudian diharamkan juga, Allah mengharamkan juga kepada kita meminum dam ni darah. Yang ketiga, daripada lahmul khinzir, memakan daging babi dan seangkatan dengannya. Dan juga yang keempat, diharamkan kepada kita iaitu memakan daging binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maksud disembelih bukan kerana Allah ni ialah penyembelihan kerana dipersembahkan kepada sesuatu perkara lain. Sebagaimana contoh, kalau kita lihat zaman-zaman dahulu, mereka mempersembahkan sembelihan binatang, sebagai contoh sembelih kambing dipersembahkan kepada hantu pokok sebagai contoh. Menyembelih lembu dipersembahkan kepada hantu pantai. Disembelih lembu dipersembahkan kepada gunung, hantu gunung dan sebagainya. Maka daging-daging binatang itu yang disembelih bukan kerana Allah, walaupun disembelih oleh orang Islam, maka tidak dibolehkan kepada kita untuk memakannya. Okey, baik tuan-tuan mati Allah SWT. Firman Allah lagi dalam surah Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Maksudnya, katakanlah, aku tidak menemukan tentang sesuatu yang diwahyukan padaku dari soal makanan yang diharamkan untuk dimakan, kecuali bangkai atau darah yang mengalir dari binatang yang disembelih atau daging babi, kerana sesungguhnya dia kotor, ataupun binatang yang disembelih bukan kerana Allah SWT. Maka barang siapa yang berada dalam keadaan terpaksa, tidak disengajakan dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang maknanya, tuan-tuan, selain daripada yang disebutkan tadi, semuanya halal kepada kita, kecuali yang 4 ini. Yang 4 ini, daging babi, darah, daging binatang disembelih bukan kerana Allah, kemudian bangkai. Jadi walaupun begitu, dalam keadaan terpaksa, maksud terpaksa ni dalam keadaan darurah, terpaksa, bukan dengan disengajakan dan tidak melewati batas, boleh kita makan. Boleh kita makan. Maksudnya dalam keadaan kita darurah. Darurah dalam keadaan suasana yang tidak ada makanan dah. Yang tidak ada makanan kepada kita, yang ada bangkai. Bangkai lembu, saya kata.
maka boleh kita makan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan tidak ada makanan lain dah. Musim banjir sebagai contoh. Tidak ada bantuan, tidak ada makanan. Yang adanya bangkai lembu yang mati. Lembu yang mati kerana lemas banjir, maka boleh kita makan sekadar tidak melewati batas. Sekadar hanya untuk menyelamatkan nyawa. Kadar itulah, ya. Sekadar itu, bukan ambil, simpan dan sebagainya untuk makan esok hari, tidak, ya. Tidak dibenarkan. Hanya makan untuk menyelamatkan nyawa dan tidak melewati batas. Dalam surah Al-Maidah ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan kesemua barangan yang diharamkan ini dengan lebih terperinci lagi. Setelah Allah huraikan, Allah sebutkan 4 jenis binatang, jenis barang yang haram tadi, maka Allah sebutkan secara terperinci lagi dalam ayat yang lain dari surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'ala an-nusub. Maksudnya diharamkan kepada kamu memakan bangkai, yakni binatang yang tidak disembelih, dan darah, yakni yang keluar mengalir. Darah, kalau darah yang ada dalam tulang tulang binatang yang telah disembelih, yang kita masak itu, dia beku itu tidak menjadi masalah. Ini darah yang mengalir, maknanya setelah sembelih kita tadah darah tersebut dan minum. Yang ini yang tidak dibenarkan. Dan daging babi termasuk semuanya. Maksud semuanya ni seluruh yang ada pada babi itu, bermula daripada kepala sampailah kepada hujung kaki, luar dan dalamnya. Ya. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah Subhanahu Taala. Niat sembelih tadi bukan kerana Allah. Dan yang mati tercekik. Ini yang dikatakan dihurai, yang dikatakan bangkai tadi. Mati yang tercekik. Dan yang mati dipukul. Dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi. Dan yang mati ditanduk. Dan yang mati dimakan binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Yang ni yang mati yang dimakan oleh binatang buas ni, misal kata seekor lembu dimakan oleh binatang buas yang dimakan oleh harimau. Maka lembu tadi masih hidup lagi, masih bergerak lagi, maka kita boleh sembelih dan boleh makan dagingnya. Kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih di atas nama berhala, maka inilah dikategorikan sebagai bangkai. Saya ulangi lagi, yang mati tercekik. Binatang yang mati tercekik. Maksud tercekik ni, bisa kata lembu yang kita jerut lehernya ataupun ikat lehernya, maka dia lemas dengan ikatan tersebut, maka ia mati. Maka lembu tadi dikatakan bangkai, tidak boleh makan lagi. Dan yang mati dipukul. Dipukul ni, dipukul sehingga mati, maka tidak boleh makan. Dan yang mati terjatuh dari tempat tinggi. Dan yang mati ditanduk, dia berlaga antara satu sama lain, mati. Dan yang mati dimakan oleh binatang buas. Dan yang disembelih di atas nama berhala. Jadi ini dikatakan kategori bangkai. Dalam hal ini, dalam ketiga-tiga dalil ayat Al-Quran berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai tadi, pengharaman makan daging babi, pengharaman makan binatang yang disembelih bukan kerana Allah, tiada pertentangan, tidak berlaku pertentangan pun. Bahkan ayat-ayat ini daripada satu ke satunya menjelaskan lagi detail, lagi terperinci berkenaan dengan pengharaman memakan 4 jenis tadi. Ayat yang pertama menerangkan pengharaman 4 jenis.
Kemudian menjelaskan lagi. Kemudian ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah ini lagi terperinci. Allah SWT jelaskan lagi terperinci, disebutkan bangkai itu benda apa. Jadi yang telah menghitung tiada pertentangan antara firman Allah SWT ini yang telah menghitung sesuatu yang telah diharamkan sebanyak 10 jenis. 10 jenis. Yang pertamanya tuan-tuan apa dia? Kita bilang balik. Yang pertama Allah SWT haramkan bangkai. Yang kedua Allah haramkan kepada kita darah. Yang ketiga Allah haramkan kepada kita makan daging babi dan keseluruhannya. Dan yang keempat Allah haramkan kita memakan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Yang kelima Allah nyatakan kepada kita haram memakan daging binatang yang tercekik. Kemudian yang keenam, yang ketujuhnya Allah SWT haramkan kepada kita makan daging binatang yang mati dipukul. Yang ke-8 Allah SWT mengharamkan kepada kita makan daging binatang yang jatuh dari tempat tinggi. Dan yang ke-9 Allah mengharamkan kita makan daging binatang yang mati ditanduk. Yang ke-10 Allah mengharamkan juga kepada kita memakan daging binatang yang dimakan oleh binatang buas. Daging binatang yang dimakan oleh binatang buas, yakni yang belum sempat kita sembelih. Ini 10 kategorinya. Jadi tidak ada pertentangan di antara ketiga-tiga dalil yang disebutkan tadi. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, kita dalam keadaan suasana terdesak, dalam suasana darurah, dibenarkan kepada kita untuk memakannya, tetapi tidaklah melewati batas. Tidak berlebih-lebihan. Hanya sekadar untuk kita menyelamatkan nyawa kita. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulannya dalam bab Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan binatang kepada Arab jahiliyah, iaitu Allah bukanlah haram kepada mereka untuk makan unta, memakan kambing, memakan binatang-binatang ternakan yang lain, bahkan kerana mereka ini adalah meletakkan hukum sendiri yang mengharamkan ke atas mereka. Lalu mereka membenarkan diri mereka untuk makan bangkai dan meminum darah yang mengalir daripada binatang tersebut. Setelah itu datang Islam, lalu Islam membetulkan keadaan yang buruk itu dengan memerintahkan bahawa supaya mereka ini mengamalkan memakan makanan yang halal dan jangan mengikuti ikutan hasutan iblis laknatullah. Yang kemudiannya yang ketiga, Nabi SAW memperincikan lagi dengan menyampaikan kepada mereka perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar orang beriman ini diharamkan kepada mereka memakan 10 kategori makanan yang ada di atas dunia ini, iaitu seperti mana daging babi, bangkai, kemudian binatang yang disembelih bukan kerana Allah, kemudian binatang yang darah binatang yang mengalir, kemudian binatang yang mati tercekik, binatang yang mati ditanduk, binatang yang jatuh mati daripada tempat tinggi, dan binatang yang mati dimakan oleh binatang buas. Okey, maka itulah tuan-tuan sebagai peringatan kita dalam sesi kuliah takmir dari surau Nurul Islamiyah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab pengharaman bangkai dan hikmahnya. Kenapa Allah SWT haram bangkai, dan sudah tentu ada hikmah-hikmah tersendiri. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sekadar itulah
yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahilan di saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.